Apabila Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mengumumkan akan menggunakan logo masing-masing, ia boleh dilihat sebagai satu uh, perlambangan dominasi politik Melayu Islam dan juga impaknya terhadap negara. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin berpendapat situasi semasa memperlihatkan bagaimana permufakatan ini mampu bergerak dalam melahirkan perikatan yang kuat tanpa merugikan mana-mana pihak. Ia perlu dilihat pada dominasi politik, khususnya dominasi politik Melayu Islam. Kenapa yang berlaku adalah bagaimana kita ingin lihat bagaimana permufakatan ataupun isu-isu berhubung dengan dominasi politik Melayu Islam ini mampu untuk bergerak dengan melahirkan satu perikatan ataupun satu gabungan yang amat kuat tanpa memabitkan kerugian kepada mana-mana parti. Ini kerana apabila bersatu, kemungkinan akan dilihat sebagai pencabar kepada parti UMNO kerana secara fitrahnya UMNO inilah parti khususnya untuk orang Melayu, ahlinya untuk Melayu. Maka bersatu berkemungkinan juga akan mengambil alih bagaimana posisi sebagai parti Melayu. Jadi apa yang perlu dilakukan sekiranya gabungan ini terus berkembang dan gabungan ini terus mendapat mandat daripada masyarakat dan membentuk dominasi parti Melayu Islam yang amat kuat, maka bersatu haruslah kembali kepada strategi asal iaitu menggunakan pendekatan pelbagai kaum dan meletakkan parti itu sama rata, sama kuat untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat sebagai kaum seperti mana dilakukan oleh Pakatan Rakyat di bawah dalam blok pembangkang. Jadi sekiranya ini berlaku, maka tidak akan wujudnya satu percenggahan yang ketara di antara Perikatan Nasional, Muafakat Nasional dan Barisan Nasional itu sendiri. Dan ia akan menggambarkan satu kesediaan, kebersamaan kedua-dua parti yang amat besar ini untuk bergerak dan akhirnya membentuk satu gabungan politik yang amat kuat yang berkemungkinan boleh membantu bagi menangi pilihan raya yang akan datang. Pertembungan logo antara PN, MN dan BN, tambah beliau, hanya akan menimbulkan spekulasi baharu yang akan memecahkan kejituan parti politik berteraskan Melayu Islam. Apabila dimaksudkan dengan dominasi parti politik Melayu Islam, tidak bermaksud ia meminggirkan kaum-kaum lain atau meminggirkan parti-parti lain. Kerana ialah satu bentuk gabungan yang berteraskan prinsip pergagaan dan rukun negara. Dan telah terbukti selama pelbagai tahun, selama berpuluh-puluh tahun, dominasi ini berjaya. Dan apabila Pakatan Harapan mengambil alih kepimpinan negara, maka dilihat cuba untuk membangunkan satu tema yang lebih luas, yang lebih menyeluruh, tetapi ia sekali lagi gagal untuk mendapat mandat dan kekuatan kelakar dalam parti Pakatan Harapan itu sendiri, gabungan Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi jelas formulasi dominasi parti politik Melayu Islam ni harus terus diwujudkan, digabungkan dengan kerjasama pelbagai kaum, kerjasama parti-parti lain. Dan kita harus ingat, ia dalam satu formula yang telah berjaya mengikat kepelbagaian kaum dalam negara kita.